Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Prestasi Puncak, siri video mengenai bagaimana kita boleh menambah baik kesihatan, kecergasan dan kewangan pada sebarang peringkat usia. Dalam video kali ini, saya akan terangkan tentang 9 adaptasi atau perubahan positif yang berlaku kepada badan apabila kita bersenam. Bergantung pada jenis senaman yang kita lakukan. Maklumat ini saya perolehi daripada video bual bicara antara dua pakar dalam bidang masing-masing, iaitu Dr. Andrew Huberman, Profesor Neurobiologi di Stanford University School of Medicine, dan Profesor Andy Galpin, seorang pakar kinesiologi daripada Cal State University. Bagi yang berminat untuk menonton interview penuh, saya ada letakkan link di bawah. Jadi kita tahu senaman memang membawa manfaat kepada badan dari segi kesihatan dan penampilan, tetapi bagaimana? Iaitu menerusi adaptasi atau perubahan positif yang berlaku kepada badan apabila kita bersenam. Dan menurut Profesor Andy Galpin, berikut adalah 9 perubahan positif yang berlaku kepada badan apabila kita bersenam. Jadi adaptasi pertama ialah skill atau teknik, kemahiran atau teknik. Contohnya, menggelecek dan menendang bola, smash dalam badminton, memukul bola, atau membuat stick work dalam hoki, menebas, kalau kita berkebun kita menebas lalang, atau kita main golf, menebas bola golf, atau menebang pokok dan lain-lain aktiviti. Apabila kita melakukan aktiviti fizikal ini, adaptasi yang berlaku ialah kita akan semakin mahir melakukan aktiviti tersebut. Jadi adaptasi pertama ialah kemahiran. Okay? Contoh bagaimana improvement berlaku, katalah kita baru bermain golf. Apabila kita pukul bola tu, pada mulanya kita mungkin tebas rumput dulu sebelum terkena bola. Tapi apabila kita semakin mahir, barulah kita bila kita pukul, kena bola dulu, baru kena rumput. Jadi itulah adaptasi pertama, skill. Yang kedua ialah speed. Adaptasi kedua ialah speed atau kepantasan, iaitu keupayaan kita bergerak lebih pantas. Contohnya bila kita berlatih lari pecut atau memecut semasa menaiki basikal, menunggang basikal, atau kita berenang pantas, adaptasi yang berlaku ialah kita menjadi semakin pantas dalam aktiviti tersebut, jadi kita akan menjadi semakin laju. Itu adaptasi kedua. Adaptasi ketiga ialah strength atau kekuatan. Contohnya, berapakah berat maksimum yang boleh anda angkat? Jadi soalannya, apakah ukuran strength atau kekuatan? Biasanya mereka gunakan 1 rep max, iaitu beban maksimum yang boleh anda angkat. Contohnya apabila anda melakukan aktiviti deadlift ataupun contohnya clean and jerk. Jadi berapakah berat maksimum yang kita boleh angkat hanya sekali. Jadi itulah ukuran strength atau kekuatan. Jadi apabila kita, contohnya kita berlatih mengangkat beban, jadi badan kita akan menjadi semakin kuat. Adaptasi keempat ialah power. Power iaitu ialah speed times force. Orang Melayu kata kuasa, yang melibatkan dua faktor, iaitu kelajuan dan kekuatan. Itu dua faktor sebelum ini. Contohnya apabila kita main bola, kita nak shoot bola, kita tendang bola ke dalam gol, itu memerlukan power. Atau memukul bola hoki, atau menumbuk. Apabila kita bertinju, kita menumbuk, atau melakukan smash dalam badminton. Inilah yang dimaksudkan dengan power. Ia membabitkan dua faktor, iaitu kekuatan dan kelajuan pergerakan kita. Dan apabila kita melakukan aktiviti ini, power kita semakin meningkat. Okay? Itulah adaptasi keempat, iaitu power. Adaptasi kelima ialah muscular endurance atau daya tahan otot. Contohnya, berapa banyak push up, sit up, pull ups atau yang anda boleh buat. Berapa lama anda boleh planking atau hanging. Jadi apabila anda berlatih melakukan aktiviti seperti ini, anda akan menambah repetition atau bilangan senaman yang dilakukan dan meningkatkan muscular endurance atau daya tahan otot anda. Itulah adaptasi kelima, iaitu muscular endurance. Adaptasi keenam ialah hypertrophy. Okey, hypertrophy maksudnya pembesaran saiz otot. Adaptasi ini bukan berkenaan dengan fungsi, tetapi saiz dan penampilan dan kecantikan.
Contohnya apabila kita lakukan senaman untuk bina badan, iaitu mengangkat beban tertentu berulang kali sehingga otot tersebut penat. Jadi kita merangsang pembesaran otot atau menjadikan saiz otot lebih besar. Jadi itulah adaptasi keenam, iaitu hypertrophy. Memang ramai orang memang bersenam untuk nampak cantik. Kita tengok mereka yang pergi gym, ramai memang bersenam untuk membina masa, bukan sebenarnya untuk fungsi. Tetapi walaupun begitu, senaman seperti ini tetap ada manfaat, kerana sambil kita buat senaman ini untuk hypertrophy, untuk membesarkan masa kita, masih ada elemen peningkatan kekuatan dan juga ada elemen muscular endurance yang terbabit sama. Jadi itulah adaptasi keenam, iaitu hypertrophy. Adaptasi ketujuh ialah anaerobic fitness, iaitu senaman yang lazimnya bersifat eksplosif, yang mana anda lakukannya untuk jangka masa yang singkat, contohnya 1 minit. Antara contoh latihan seperti ini adalah high intensity interval training atau circuit training atau senaman lompatan seperti plyometrics. Contohnya ialah anda lakukan senaman burpee yang dilakukan dalam 30 saat, kemudian rehat 30 saat, kemudian anda lakukan senaman lain selama 30 saat sehingga 7 atau 8 senaman berbeza secara keseluruhannya. Biasanya dalam senaman seperti ini berlaku defisit oksigen dan kita tidak boleh mengekalkan tempo senaman ini untuk jangka masa yang lebih panjang. Ada had masa, jadi kita kekurangan oksigen apabila melakukannya. Dan adaptasi ke-8 pula ialah aerobic fitness. Itu kecergasan aerobik untuk mencapai keupayaan aerobik maksimum atau VO2 max. Adaptasi ini memerlukan senaman berterusan selama 8 hingga 15 minit sehingga kita mencapai kadar jantung maksimum. Okay. Antara senaman seperti ini adalah berlari, berenang, mengayuh basikal untuk tempoh masa tersebut, tapi bukan dengan cara yang relax, iaitu bukan kita relax dan lari, tapi sehingga mencapai kadar jantung kadar denyutan jantung yang maksimum. Maknanya ada intensity dalam senaman yang kita lakukan. Dan adaptasi yang terakhir pula ialah cardiovascular endurance atau daya tahan kardiovaskular. Ini berbeza daripada muscular endurance. Ini untuk jantung. Lazimnya juga dinamakan senaman steady state, iaitu senaman stabil, kerana jantung anda dikekalkan pada denyutan tertentu di bawah kadar maksimum, tetapi untuk jangka masa yang lebih panjang. Tempoh masa senaman seperti ini ialah lazimnya lebih daripada 15 minit. Contoh senaman seperti ini: berjalan kaki setengah jam, larian 5 km yang lebih jauh, swimming jarak jauh dan pelbagai acara jarak jauh atau yang dilakukan selama lebih daripada 15 minit. Apabila kita melakukan aktiviti seperti ini, kita meningkatkan cardiovascular endurance kita. Jadi kita dah tahu sekarang 9 adaptasi yang berlaku kepada badan apabila kita bersenam. Tapi persoalan yang paling ramai orang tahu ialah adaptasi mana atau senaman mana yang paling sesuai untuk mengurangkan berat badan. Ini ramai orang memang nak tahu yang ini bila mereka nak mulakan program senaman. Dan yang kedua ialah adaptasi mana yang boleh meningkatkan dan mengekalkan kesihatan dan mengurangkan risiko penyakit. Sebenarnya dalam hal mengurangkan berat badan ni, menurut ramai pakar yang saya dengar dan baca, senaman hanya boleh membantu jika kita bersenam pada tahap intensiti yang tinggi dan cukup lama. Bersenam adalah lebih berguna untuk mengekalkan berat badan selepas berat badan itu telah dikurangkan. Okey. Jadi yang paling penting untuk mengurangkan berat badan ialah pemakanan. Nak tak nak, kita kena kawal jugalah pemakanan. Kita tak boleh nak elak perkara ini. Jadi walaupun hampir semua adaptasi atau senaman yang akan meningkatkan penggunaan kalori, tetapi yang paling bermanfaat kalau kita nak gunakan senaman untuk membantu mengurangkan berat badan ialah senaman anaerobik, aerobik dan kardio. Dan lebih intens senaman dan lebih lama senaman dilakukan, lebih banyak kalori yang dibakar. Kedua-dua profesor ini juga ada membincangkan dengan lebih terperinci tentang bagaimana senaman boleh membantu mengurangkan berat badan dalam siri video seterusnya, dan jika ada masa, insya-Allah saya akan review video tersebut. Tetapi manfaat paling besar senaman bukan untuk mengurangkan berat badan, tetapi meningkatkan kesihatan dan
menjauhkan daripada, mengelakkan penyakit lah. Dan adaptasi paling penting dalam hal ini ialah aerobik dan cardiovascular fitness dan juga muscular strength dan endurance. Jadi apa yang menarik atau bagus tentang kebanyakan jenis aktiviti senaman ialah ia bukan sahaja menyebabkan satu bentuk adaptasi tetapi boleh menghasilkan beberapa adaptasi dan manfaat kepada badan. Jadi kita cuba lihat apakah adaptasi yang berlaku bagi beberapa senaman atau aktiviti fizikal yang biasa dilakukan oleh rakyat Malaysia lah. Jadi kita tengok jadual ini, kita tengok jadual aktiviti senaman. Ambil berjalan kaki contoh. Berjalan kaki atau berkebun ialah senaman yang paling mudah dilakukan oleh individu yang segenap peringkat usia dan merupakan sejenis steady state cardio yang agak ringan. Begitu juga berkebun. Jadi kita dapat lihat tidak banyak adaptasi yang berlaku tetapi masih bermanfaat untuk kita. Ya, tidak banyak adaptasi berlaku kerana aktiviti ini hanya ringan dan santai sahaja. Tetapi apabila kita berpindah kepada aktiviti yang lebih kompleks seperti bermain bola sepak, hoki dan badminton, lebih banyak manfaat boleh dicapai pada kesihatan badan. Cuma aktiviti seperti ini yang lebih kompleks ni ada lebih banyak risiko kecederaan lebih tinggi. Dan apabila kita nak melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini, kita perlu menaikkan intensiti dan penglibatan kita secara beransur-ansur untuk memastikan sudah ada cukup conditioning dan cukup cergas untuk melakukannya, terutamanya jika kita nak bermain dalam perlawanan sebenar yang agak intens. Jadi kesimpulannya ialah senaman dan aktiviti fizikal memang banyak manfaat untuk kesihatan dan boleh membawa perubahan positif dari segi kesihatan dan juga penampilan seiring dengan adaptasi positif yang berlaku pada badan. Bagaimanapun, perlu diingat, perkara paling penting sebelum memulakan sebarang bentuk aktiviti senaman, termasuklah jika anda tiba-tiba bersemangat nak main dalam liga sosial atau pertandingan atau perlombaan, pergilah jumpa doktor dulu untuk menilai keadaan kesihatan dan jantung anda. Seperti yang saya katakan tadi, permainan intensiti tinggi seperti bola sepak atau hoki atau badminton, berbasikal jarak jauh yang dilakukan tanpa membina fitness asas dahulu ada risikonya. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya nak ingatkan di sini saya bukan pakar dalam sains sukan, doktor atau pakar pemakanan. Walaupun saya ada ramai saudara mara dan kawan yang pakar dalam bidang ini, tapi saya approach video ini dari sudut pengamal, iaitu seorang yang bersenam dan juga yang pernah bantu-bantu sikit sebagai coach dalam sukan hoki. Matlamat saya ialah membawakan ilmu daripada pakar yang disampaikan dalam bahasa Inggeris dan membawakannya dalam bahasa Melayu dengan cara yang lebih ringkas. Harap anda mendapat manfaat daripada video ini. Jika video ini berguna kepada anda, saya minta anda belanja like dan subscribe. Tiada kos kepada anda. Jika ada apa-apa nak tanya, sila komen di ruangan komen. Kalau soalan susah, saya akan tanya kawan-kawan saya yang pakar. Jika ada apa-apa yang tidak setuju, sila tulis komen juga. Kalau saya tak dapat jawab, maknanya saya lah yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton channel ini.